Kemudian hadis yang menunjukkan bahawa umat Banu Israel dulu telah menyembah para nabi mereka yang meninggal dunia dan orang soleh mereka yang telah meninggal dunia. Hadis ini sebenarnya mempunyai masalah dari sudut kajian hadis. Ini kerana hadis ini walaupun sanadnya sahih tetapi ia bertembung dengan Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran menyatakan Banu Israel mereka memerangi dan membunuh para nabi. Sedangkan hadis ini pula menunjukkan mereka menyembah kubur-kubur dan juga para nabi yang sudah wafat. Maka sebarang hadis walau yang sahih sekiranya bertembung dengan Al-Quranul Karim, maka ia dinamakan sebagai hadis syaz yang tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum. Maka sebab itulah apa yang telah digunakan, yang dilakukan oleh golongan Wahabi yang menjadikan hadis ini untuk mengkafirkan orang Islam dan untuk membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, itu adalah satu perkara yang bersalahan kerana mereka berpegang dengan hadis yang mempunyai masalah dari sudut kajian hadis. Kemudian sekiranya hadis ini tiada masalah sekalipun, hadis ini sebenarnya menceritakan satu umat di kalangan umat Bani Israel yang telah pun tidak diketahui di mana mereka dan mereka pun sudah binasa. Ini kerana secara realitinya kita tidak mendapati bahawa masyarakat Yahudi memuliakan para nabi dan para rasul. Bahkan kita tidak menemui bahawa ada kubur para nabi dan para rasul Banu Israel yang dimuliakan oleh Banu Israel. Bahkan segala kubur-kubur Bani Israel yang ada pada hari ini semuanya berada bersebelahan dengan masjid. Yang paling sebagai contoh, kubur Nabi Allah Daud AS yang juga diziarahi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengiktibar Nabi Daud itu sebagai Nabi, bahkan hanya sebagai seorang raja agung di kalangan mereka. Maka dengan sebab itulah hadis ini adalah hadis yang tidak boleh dijadikan dalil untuk mengatakan orang Islam itu menyembah para Nabi, menyembah orang-orang soleh dengan alasan kerana mereka membina masjid bersebelahan dengan kubur orang-orang soleh. Dr. Rozaimi Ramle dalam hantaran Facebook pada 13 November mengatakan bahawa dakwaan Dr. Yusri bahawa hadis tersebut hadis ahad adalah tidak benar. Beliau berkata, "Bagi saya kritikan ini sangat rapuh. Dakwaan bahawa hadis tersebut ahad tidak benar. Ibnu Hazm, Al-Kattani dan Al-Shawkani menyatakan bahawa hadis ini mutawatir. Jika hadis ini tidak mutawatir pun, keberadaannya dalam Sahih Al-Bukhari dengan sanad penuh tanpa ada kritikan dari nuqad silam sudah cukup untuk mengatakan bahawa hadis ini disepakati sahih. Apatah lagi apabila ada yang mendakwa hadis ini mutawatir. Berani sungguh beliau menghukum syaz hadis sahih lagi mutawatir." Pada 14 November, Dr. Rozaimi mengulas lagi. Katanya, kritikan terhadap sanad dan matan hadis bukan perkara yang baharu. Ulama-ulama terdahulu juga telah melakukan hal yang sama. Namun perkara utama adalah perlu meluruskan tujuan melakukan hal itu ikhlas. Kerana Allah untuk mempertahankan hadis Nabi, bukan demi hawa nafsu untuk membuang hadis yang bercanggah dengan fahaman sendiri. Ketika kami di Jordan dahulu, memang ada belajar berkaitan meneliti ilal, kecacatan dalam hadis. Maksudnya, mencari cacat tersembunyi yang ada dalam sesebuah hadis. Jadi bukan benda baru kritikan terhadap hadis jika didasari atas dasar hujjah. Bahkan kami juga pernah 4 bulan berturut-turut hanya fokus meneliti berkaitan kritikan dari Al-Daraqutni terhadap Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tugasan kami adalah mempertahankan Sahih Bukhari dan Muslim daripada kritikan Al-Daraqutni. Apabila saya pulang ke Malaysia dahulu, mentakhrij beberapa hadis popular yang tersebar dalam masyarakat, saya dikritik hebat. Orang Malaysia masih belum bersedia dengan budaya takhrij hadis. Walaupun hadis popular tersebut dinilai palsu, namun ada pihak lain yang bersungguh-sungguh mempertahankannya atas alasan kononnya. Tidak boleh hukum palsu selagi tidak disepakati kepalsuannya. Siap ada kritikan kempen, semak diri sendiri sebelum semak hadis. Namun, lama-kelamaan, orang makin menerima perbincangan tentang status hadis. Sekarang, heboh berkaitan ada ilmuwan dari Mesir hadir ke Malaysia
mengkritik hadis dalam Sahih Al-Bukhari pula. Bukankah di pihak Aswaja, Ashmatur, selalunya mereka ini yang antara kehadapan bangun mempertahankan Sahih Al-Bukhari apabila dikritik? Mengapa sekarang mereka berdiam diri apabila tokoh mereka mengkritik hadis Al-Bukhari? Kita harap mereka konsisten dalam hal ini. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari tidak diragukan lagi kesahihannya. Walau bagaimanapun, Sahih Al-Bukhari juga tidak terlepas daripada kritikan daripada jago hadis terdahulu, seperti Al-Daraqutni. Kebanyakan kritikan Al-Daraqutni tertumpu pada sanad hadis. Ini bukan bermakna sanad itu tiada nilainya, bukan. Namun, kritikan Al-Daraqutni lebih banyak tertumpu pada sanad hadis itu tidak mencapai kriteria yang diletakkan oleh Bukhari. Namun, Ibnu Hajar Al-Asqalani cuba sedaya upaya mempertahankannya. Ibnu Hajar menjawab semula kritikan Daraqutni terhadap Sahih Bukhari dalam kitab Hadi Al-Sari. Ibnu Hajar mengumpulkan kritikan terhadap Sahih Bukhari daripada Al-Daraqutni, Abu Mas'ud Al-Dimashqi, Abu Ali Al-Ghassani. Lalu beliau menjawab kritikan tersebut. Usaha Ibnu Hajar perlu dipuji. Manakala Al-Nawawi pula mempertahankan Sahih Muslim daripada kritikan Al-Daraqutni dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim. Cara Ibnu Hajar mempertahankan Sahih Al-Bukhari bagi saya lebih kemas berbanding Al-Nawawi mempertahankan kritikan Al-Daraqutni terhadap Sahih Muslim. Tugasan kami ketika itu membincangkan kekuatan kritikan Al-Daraqutni terhadap Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Adakah semua riwayat dalam Sahih Bukhari itu sahih? Jawapan ringkasnya, ya majoritinya adalah sahih. Cuma ada segelintir kecilnya dhaif ringan, seperti dalam bab maghazi, peperangan sirah, yang dimasukkan sebagai penguat, al-syawahid dan al-mutaba'at. Oleh kerana itu Ibn al-Salah menyebutkan, maksudnya, apa-apa hadis yang Al-Bukhari atau Muslim bersendirian meriwayatkannya, termasuk dalam apa yang diputuskan kesahihannya, kerana penerimaan seluruh umat terhadal setiap satu dari dua kitab mereka, dengan bentuk yang kita telah perincikan daripada keadaan keduanya, seperti yang telah lalu, kecuali beberapa huruf yang sedikit yang dikritik oleh ahli kritik hadis daripada kalangan penghafaz hadis seperti Al-Daraqutni dan selainnya. Dan ini diketahui oleh ulama bidang ini. Ibnu Al-Salah, Hal 5. Kebanyakan kritikan kedhaifan hadis ini telah disebutkan oleh ulama silam. Ketika hampir 10 tahun lepas saya menyebut perkara ini, ada yang mengecam saya. Walaupun kritikan itu disebutkan juga oleh ulama hadis terdahulu. Namun, perbincangan di atas itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan tindakan Dr. Yusri Gabr yang mengkritik hadis Al-Bukhari tempoh hari. Ia dua isu berbeza. Hadis Al-Bukhari yang dikritik oleh Dr. Yusri itu, terdapat nukilan para ulama telah mencapai tahap mutawatir. Sanadnya dikemukakan oleh Al-Bukhari terang benderang sahih. Tidak diragukan lagi seperti matahari di tengah hari. Tiada pertikaian langsung berkaitan sanadnya sepanjang ribuan tahun. Bahkan matannya juga tidak bercanggah dengan Al-Quran. Saya berharap penganjur seperti Jakim perlu bertanggungjawab membetulkan semula kesalahan Dr. Yusri Gabr ini demi mempertahankan hadis Nabi yang telah mencapai tahap mutawatir.